Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to our channel with me, Zakil. Dan aku Kalish. So, hari ni Kalish, second video kita nak cerita tentang the new signing and the best transfer lah buat masa sekarang ni. Untuk semua klub lah. Betul. Untuk semua klub Premier League. Yes, apa yang terjadi sebab kita pun nampak banyak transfer yang berangsangkan. Jadon Sancho. Wih, dah start. Sorry. betul. Carried away. Konate. Rafael Varane. Dah diam. Nampak dah kalah. Elements belum jadi lagi. Belum jadi. Okay, Lish, kita start dengan tanpa kita buang masa, kita start dengan first club kita yang kita nak cerita, which is Arsenal. So, what they think about Arsenal transfer untuk kita sum up sikit lah Arsenal transfer tahun ni. Diorang dapatkan Nuno Tavares dari Benfica, left back yang agak attacking, young left back. Albert Sambi Lokonga dari Anderlecht, box to box midfielder, hardworking midfielder. Seorang yang bagi aku diorang perlu last year, kan. Dan juga sekarang dengan Xhaka confirm staying, so itu adalah boost untuk diorang juga. Yang ketiga adalah Ben White dari Brighton. So bagi aku satu business yang adalah very good business is Lokonga, sebab dia dapat Lokonga pada harga sekarang ni adalah harga yang sangat bagus bagi aku. For only 15 million pounds. Ya, siapa 15 million player apa yang kau boleh dapat sekarang ni? And kau nak masuk Premier League. Dan Lokonga ni kita boleh nampak adalah seorang player yang berkualiti dan juga adalah seorang midfield yang Arsenal perlu. So kalau dia boleh dapat game time under Arteta dan juga Arteta boleh develop dia into the player that we know he can be. Kalau main Football Manager, orang tahu dia ni potential ni memang faham? Agak tinggi. Future prospect kata. Future prospect, betul. So dia mungkin akan jadi the key difference untuk Arsenal this season. Dan juga macam kita cakap dalam video lepas, tak ada European football, so dia boleh fokus on development dia dekat Premier League sahaja. Itu pun agak different jugalah dia punya mentality. And then next we go for Aston Villa. Aston Villa macam apa yang kita nampak, Lynn Bailey daripada Bayer Leverkusen, kita ada Emi Buendia daripada Norwich, tim yang masuk juga Premier League. And then kita ada juga Ashley Young, balik kampung orang kata, daripada Inter Milan. Balik kampung. Aku rasa sekarang ni kita tengok Ashley Young, dia dah move towards more defensive position lah. Sekarang dia registered as a left back lah sort of. Yes. Last year Aston Villa punya left back hanyalah Matt Targett. Matt Targett adalah seorang back yang agak impresif sebenarnya. Kalau kita tengok in the England packing order, kita Luke Shaw, Chilwell, Cresswell, dia adalah antara yang bagi aku nombor 3 atau 4 lah choice untuk England sebenarnya, Matt Targett. So maybe dia dengan Ashley Young, with the experience that he had, pernah menang Premier League dengan Man United, dia boleh maybe ajar Matt Targett ni few other things and also improve Matt Targett. And dia also, punya experience lah. Dua kau say experience dulu lah. So dia boleh provide a better strength for this Aston Villa team lah. A better depth lah. Betul. And new signing juga yang akan bagi impact lah dekat attacking punya side untuk Aston Villa. Betul. Ni aku nak tanya kau, Gil, sebagai fan Liverpool lah. Danny Ings ni masuk Aston Villa. Apa pendapat kau? Pendapat aku first of all aku terkejut bila aku dengar macam Aston Villa go for Danny Ings and dapat Danny Ings. And aku as a Liverpool fans, aku happy sebab kita nampak dia dekat Liverpool playing time dia kurang, and dia ada injury prone, dia yang problem dekat situ. And then sebab aku nampak dia ni ada potential juga sebenarnya, tapi maybe gameplay Liverpool tak boleh nak depth, sebab Liverpool pun maybe dia perlukan striker yang laju kan. Dia tim-tim yang macam perlukan laju, sebab ada tim yang tak perlukan striker laju, tapi dia perlukan finisher, dia perlukan poacher. Macam Danny Ings more like dia ada dekat that place, dia boleh finish that ball. Itulah dia punya type of player. Dia bukan yang something nak dribble, kau nak pass through ni kan. For Liverpool fans, aku pandang benda tu as a good for the career dia best lah, sebab macam you play for the good team. Aston Villa bukannya tim-tim yang biasa-biasa punya team bagi aku kan. Sebab dia pun ada that quality kan. Dia ada that quality and dia masuk tim yang berkualiti juga. Then second kita go to Brentford, tim yang baru je naik kan, daripada masuk ke Premier League dengan key player dia Evan Toney. Kita tak cerita pasal key player lah, kita cerita pasal transfer. And dia ada buat few transfer juga daripada Midland, tim Midland ni. Kalau kita cakap pasal Malaysia ni, dia more tu kepada Dion Coles. Malaysia punya centre back baru kan, dekat Midland dia main right back tak salah aku. Right back. Okay, so Frank Onyeka, and then kita ada Ayer, dua player lah daripada Celtic. So Ayer ni aku rasa kita boleh highlight lah pasal Ayer ni. Apa pendapat kau Lish pasal Ayer? Aku sebenarnya aku privilege lah to have watched a few games live in stadium time aku kat UK dulu. Salah satunya time aku kat Scotland, aku banyak tengok Hearts lawan Celtic. So Hearts ada local team aku lawan Celtic. So time tu Christopher Ayer main Celtic. Dan dalam aku ada tengok 4 game
Hearts on Celtic. Dan dalam keempat ni semua Hearts kalah So aku betul-betul impressed dengan Christopher Ayer ni. Dia punya positioning dan juga dia punya comfortness on the ball. Dia berani pegang bola dan juga dia banyak buat short and long passes towards the forward juga tau. So bila kita tengok stats last year dalam Liga Scotland, of course Liga Scotland ni orang boleh argue level dia not as high as Premier League, tapi it's quite impressive for a centre back untuk dapatkan 85% accurate pass in opposition half. So dia banyak dia akan bawa Brentford dari segi itulah. Itu yang dia akan bawa ke Premier League. Aku surprise sebenarnya tak ada team before this yang went for him. Sebab kalau football manager player memang tahu dia ni memang akan jadi big talent lah. Brentford ni adalah satu club yang menarik dari segi transfer dia. Sebab kalau betul-betul study Brentford ni, dia macam ada satu movie Moneyball. Moneyball ni pasal team basketball yang membeli player menggunakan data yang orang tak tengok. Contohnya maybe biasa orang akan tengok accurate passes, goal, assist, apa semua. Maybe data ni dia akan tengok untuk midfield apa kita perlu, distance covered, ball recovery. So benda macam tu dia akan fokus. So Brentford ni is one of the clubs yang kita tahu beli player based on that. Dia bukan main beli yang macam dia ni boleh score, aku beli dia ni boleh, dia ni ada 30 gol, 20 assist, kita ambil dia. Betul. Dia bukan macam tu. Sebab tu player dia ramai yang ada 2 orang juga yang ke Euro. Contohnya adalah Henrik Dalsgaard yang sekarang dah keluar ke Midtjylland, dan juga lagi satu tak silap aku adalah Christian Nørgaard, midfield untuk Denmark juga. Coach pun dari Denmark, adalah coach yang bagus, Thomas Franks. So tu pandangan aku tentang transfer di Brentford. So kita harap Brentford kita nampak maybe dia boleh jadi macam Leeds last season. Betul. Tiba-tiba masuk macam wow kan. Okay, next kita dah cerita pasal Brentford tadi. Chelsea, what do you think about Chelsea right now? How they doing? Dengan 200 million kau rasa dah cukup ke, atau orang tak, dengan 200 million orang spend last year dan dah menang Champions League, adakah kau rasa macam tak payah pun, dah complete lah tim ni? Chelsea setakat ni kita nampak dia hanya beli seorang free player dari Fulham, Marcus Martinelli, goalkeeper. Dan juga diorang dah hilang beberapa other players lah, Fikayo Tomori untuk AC Milan, Olivier Giroud untuk AC Milan. So aku rasa ada keperluan kat situ untuk diorang nak replace the striker. So that's why kita dengar season ni Lukaku, Legend MU Legend kan? MU. Walaupun Okay betul. So bagi aku, kalau diorang boleh dapat Lukaku, that would be a very good transfer window for them lah. So yes, kita dah cerita pasal Chelsea, and next kita pergi kepada Leicester City. Leicester City kita nampak last season dia satu team yang aku pun takut. Okay, so as a fan Liverpool, macam dia akan mencuri tempat Liverpool ni kan. Dia West Ham akan mencuri tempat Liverpool dah tengah macam ni. And then but they are doing well juga. Dia dapat juga European spot. And then yang player quality yang ada daripada atas sampai bawah bagi aku, Vardy untuk midfield block, Tielemans one of a good, dapat menang cup FA Cup kan last season kan. Tielemans good score, centre back Soyuncu, and keeper Schmeichel. And then dia kuatkan lagi. Dia nak kuatkan lagi. Yang ni aku suka tengok pasal Premier League nya team ni. Even one team yang macam Leicester pun diorang mampu. And even kita cakap pasal Aston Villa tadi pun diorang go for it. And kita masuk Premier League, kita nak sustain, kita kena do something. Okay, so kita back to the topic is Leicester City. One of aku nak highlight is Daka from Red Bull Salzburg. Even aku pun tak look forward from Red Bull Salzburg punya game pun, sebab kita tahu Haaland dengan Minamino, kita tengok diorang Champions League, kita nampak shine kat Champions League, diorang score goal, diorang boleh even Minamino pun sebab dia score lawan Liverpool. And then Daka aku rasa dia the complete player yang ready made and ready to in Premier League punya challenge. And sebab dia laju and macam dia punya stat yang even memberangsangkan. So maybe ada aku nak cerita sikit pasal Daka. Apa pendapat kau? Itulah aku nak tambah pasal stats lah. Tadi, basically point lebih kurang sama macam kau je. Stats dia adalah 27 gol dalam 28 game. Kalau kita tengok gol per minit dia, minutes per goal dia adalah, dia akan score every 73 minit. Satu permainan bola sepak 90 minit. So dia tak habis game dia akan score. Diorang tak perlukan 90 minit pun untuk dia score. Tak perlu 90 minit. 73 score keluar. Macam itulah. So impressive stats. Tapi kita pun tahu Premier League ni is a different ball game. Betul. Untuk dia adapt. Hopefully dia boleh step up dan become good backup untuk Jamie Vardy yang kita pun tahu sekarang dah 33, 34. Lagi satu player yang aku nak tengok, maybe tak ulas banyak lah, is Boubakary Soumaré. League and Champion. Dia akan improve dan give squad depth lah untuk Leicester bagi aku. Sebab Leicester pun tahun ni bermain Europa League, so diorang memerlukan almost 2 player yang level sama. So Europa League bagi aku adalah lagi ketat lah jadualnya, sebab main Khamis malam. Lepas tu biasanya Premier League akan bagi game Ahad malam untuk diorang main, atau Ahad petang lah untuk diorang. So
crucial lah untuk ada one or two options in a few position. Betul. And then Premier League kita tahu, ya macam kau pula Leicester, kau main kat European, kau dapat European spot, lepas tu kau ada League Cup kau, FA Cup kau ada ni kan. Sebenarnya it's quite tough, penat. As a player pun aku cakap penat tu. Betul. Lepas tu bila backup lah for injury dan sebagainya kan. Itu sangat penting lah for the new signing ni. And then we go to the next, macam biasa, as my favourite team, Liverpool. So Liverpool baru je sign Ibrahim Konate daripada Red Bull Leipzig. So kalau tanya aku lah, walaupun kau belum tanya aku lagi, Liverpool memerlukan centre back baru ke tak? Aku rasa yes, dia perlukan. For a backup, macam last season kita nampak betapa struggle-nya Liverpool tanpa Konate first team, tanpa Van Dijk dan juga Gomez dan juga Matip, yang ada Matip dengan Gomez tu ada injury prone aku rasa kan. And then Van Dijk satu tamparan yang hebat lah, satu dugaan untuk Liverpool bila dia kena ACL like Everton. And then kita nampak betapa struggle-nya, dengan Reece Williams pun perlu main untuk first team, Phillips untuk main juga first team. And kita nampak kita punya captain Jordan Henderson pun main center back. Betul, lepas tu injured pula ya Allah. But then aku rasa apa yang Liverpool perlu is another midfield yang menggantikan Gini Wijnaldum yang dah keluar, dan juga a new attacking punya player, which is kita tahu sekarang Mane, Salah dengan Firmino kat depan, dan juga Jota. Empat. We know that this player dah ada. Okay, kita ketepikan Jota juga. Mane, Salah, Firmino dah for like 2 or 3 season dah dengan Liverpool. First season kita nampak macam very ni. Second season pun okay, doing well. But last season kita nampak yang Liverpool need something, need someone bukanlah better, need someone new, something different. Something different dekat play style kan. Sebab orang dah tahu dah. Aku rasa Premier League punya defender semua kan, katakan Southampton punya defender ke even Newcastle, Liverpool struggle nak lawan tim-tim yang macam tu. Southampton semua tu kan. Kalau bagi aku, kalau kita tak boleh tengok dekat lawan big team, kita nampak memang sebab dia punya semangat akan lain tau. Even kalau lawan Man U kita nampak Firmino score 2 biji, yang tak pernah score. And benda tu aku tak expect Firmino boleh score 2 biji lawan Man United. Tapi sebab dia lain, dia bila ada club rivalry, kau punya mindset lain, kau punya tactical akan jadi lain sebab kau nak all out. Tapi bila lawan tim-tim yang kecil tu kau lagi sedih lah sebenarnya. Kan? Kalau bagi aku, kalau kau lawan tim besar kau kalah, kau tak rasa sedih sebab kau tahu okay, there's a better side. But then tiba-tiba kau jumpa Newcastle yang pump, uish, kau boleh draw, kau boleh kalah, kau losing point banyak gila sampai terkejar nak kejar West Ham dan tu kan. Yalah. So next team pula ke. Alright, betul Grealish. Man City, Jackie Grealish. Itu je kita dah cakap. Jackie Grealish dengan 100 million. Okay, kita tahu orang akan tengok harga macam 100 juta. Tak make sense. Bukannya goal score, bukannya top scorer pun. Bukan top scorer. Tapi kita kena faham satu benda yang dipanggil sebagai Premier League tax lah orang panggil. Wait, betul, Premier League tax. Okay, yang ni yang interesting English. Sebab aku rasa ramai orang yang tak faham benda ni. Ramai orang yang macam, wah apalah Van Dijk 70, desperate je Liverpool 70, Maguire 75, tak macam Van Dijk lah. Compare Kepa berapa puluh juta, okay, Alisson berapa puluh juta. Okay, kau cerita sikit kenapa benda ni jadi kat Premier League? Dia sebenarnya sebab dalam Premier League duit yang rolling tu banyak. Okay. So contohnya kita ada duit sponsor, ada duit TV. So kalau kau boleh dapat duit TV, tak fikir lagi duit sponsor, duit tiket dan merchandise sale, bla bla bla. Ada bisnes yang the club betul-betul buat lah kan. Transfer player lagi dan sebagainya. Transfer betul. So club dari luar tahu Premier League punya team ada duit. So of course lah dia akan letak harga tinggi lah. So of course macam Aston Villa pun tengok Man City, diorang boleh ni. Dan juga value Jack Grealish tu pada Aston Villa sendiri kan. Value Jack Grealish, seorang yang grow up dengan Aston Villa, Villa fan memang dari kecil sampai sekarang dah jadi captain. Even dulu time diorang drop to Championship pun dia ada chance go to Premier League tapi tak pergi. So I think kita look past the fee lah for this transfer. Kita look at the quality. Look at the quality. Bagi aku apa yang menarik adalah dekat mana Pep akan main Jack Grealish ni. Sebab dia boleh main few position, attacking midfield, left wing, false nine. And for now kita nampak sebenarnya City ni dah complete dah. Dia ada Sterling kat left wing, and right wing pun dia ada Mahrez. Even tapi sekarang kita ada dengan news juga pasal Bernardo. Bernardo keluar kan. Kita tak apa, kita skip jap kan. And then okay, Aguero pun dah baru je masuk Barca kan. Ini kita macam wonder juga. Tu aku pun nak tanya kau, apa position yang Grealish ni maybe akan main. Sebab as for now kita nampak kat England pun dia main left wing. Betul. Aku rasa ada dua lah. Satu adalah De Bruyne position. De Bruyne main belah kanan, dia main belah kiri. Aku panggil itu adalah sebagai half eight. Tapi itu adalah personal opinion aku lah, ataupun bahasa teknikalnya adalah mezzala. Orang yang akan attack the half space tu untuk create chances dan juga score goal. Lagi satu position yang aku rasa aku menarik nak tengok Jack Grealish main adalah sebagai false nine. Sebab Pep suka De Bruyne, dia pernah main situ, Foden pernah main, Sterling pernah main. So dan juga Pep kita tahu adalah coach yang
dia ajar player macam mana nak berfikir tentang bola, macam mana nak look at the bigger picture. Betul, macam kita pernah tengok dulu Kimmich pernah Betul. kena tambah Kena marah Pep, dekat tengah tapi padang. kau tengok dia sekarang, aku rasa very one of good the best player. Yes, betul. So itu adalah pasal Man City lah. Kita sekarang move To next transfer, Yes. which is kita ada Man United, kan? bagi aku cerita aku sikit. tak nak cakap pasal Sancho sebab Sancho tu dah pada tahun lepas dan Okay. juga itu adalah problem tahun lepas. Finally kita dah berjaya Solve deal lah. with it Okay, lah. betul. Kita dah berjaya akhirnya. And Man United really need that kind of player in that position, Betul. right midfield ataupun right wing. Sebab tak ada Tak ada lagi. depth. Before dia yelah, sebab yelah kau tak boleh lah harap James tu perform, dia pun muda lagi kan. Yes, Greenwood pun need to be developed. Yes, betul. So aku rasa signing Cavani last year dan juga Sancho this year should be enough lah untuk the front line. Untuk strengthen dia. Satu transfer yang aku rasa kita pun semua terkejut adalah Varane sebab betul. dia macam tak ada build up macam Sancho lah. tak Aku ada pun rumours, betul. awal-awal bila keluar news tu aku macam alah ni macam jadi Sancho lagi kena tunggu tahun depan baru dapat Sebab kan. Varane pula tu kau tahu dia dah Varane. memang selesa dengan Madrid. Yes. Dia yang untouchable lah, aku rasa macam tak apa je nak kacau dia. Madrid pun bukan nak lepaskan dia. Betul. But then Dan juga Champions League winner dengan Madrid, La Liga winner, dan dia proven the quality at international level juga, betul. Champions League level kan. and dia World Cup winner bro. World Cup winner, And betul. dia pun jumpa juga World Cup winner dalam team dia jugalah nanti lah. Paul Pogba. Paul Pogba kan. So bagi aku itu adalah satu transfer yang agak bagus lah. Tapi satu player yang memang aku kalau boleh nak tengok is defensive midfielder lah, to complete. Bagi aku kalau dapat defensive midfielder, that's a complete Man United punya fan punya dream lah kira. Betul-betul. For now Matic dia dah for me is aku as of opinion lah apa aku nampak Matic bukan first team punya CDM Betul, lah for now kan. Sebab bukan. yelah that is football. Kau tak boleh macam this player okay letak je kan 5 set. Dia bukan furniture yang kau letak sambil bila kat situ kan, sofa yang kau letak situ kan. Kita tak boleh. So you need to change that. Okay, Kil. So sekarang kita dah cakap pasal most of the key transfer dalam Premier League tahun ni. So sebelum kita kita cakap pasal satu team yang ada satu transfer yang menarik, Norwich City. Okay. Team promoted. Ya, memang tadi pun kita cakap the Norwich dia naik, dia lose dia punya Buendia. Tapi sebenarnya they actually I don't know lah, tapi apa yang dia dapat juga, apa yang dia boleh bring masuk, aku rasa itu satu benda yang dia confident. Dia tak apa dia kehilangan Buendia kan. Dia cakap tak apa aku tak hilang, tapi aku dapat Rashika from Werder Bremen. And a good player. And juga yang aku menarik ni ada few player juga, Gilmore. And Gilmore ni perform juga sebenarnya masa dekat Euro hari tu. Betul. And dapat kan, aku cakap wow interesting nak tengok that player kan. And then last one is Les Melou from Nice, OGC Nice kan. So from League 1 punya player. League 1 pun sebenarnya is a tough league juga, walaupun keep on cakap Farmer League. But then kalau aku rasa Farmer League tu kau fokus on PSG lah. Sebab dia satu team yang dah ada semua benda. Tapi ada player macam Lille, ada team macam Lille, on Nice, Marseille, Lyon, aku rasa diorang team-team yang ada quality. Yes. Dia akan and go. I think the bawah PSG tu fight dia Yes, best betul. lah. Macam ada team, ada league yang macam memang deep ni je, but then diorang still go for it. And then antara player yang aku pun pernah tengok juga, Rashika ni, dia memang a good solid player, a fast player yang boleh main center forward ataupun striker. So what do your opinion lah, Lish, untuk Norwich? Bagi aku sebenarnya adalah signing Billy Gilmore. Not pretty much the team yang aku nak tengok is the development of Billy Gilmore tu. Yes, sebab dia pun on loan kan? Yes, but dia on loan. Aku menarik sebenarnya bila tengok England lawan Scotland tu. Cara dia control midfield tu. Of course dia agak unlucky lah lepas tu sebab kena COVID dan tak dapat main the next game tu. Tapi kita boleh nampak yang dia adalah seorang quality player. Hopefully ini adalah development yang bagus lah untuk dia, dan maybe dia akan ready untuk replace Jorginho in the future for Chelsea. Sebab aku pun ada soft spot for Scotland lah. So Billy Gilmore, hopefully dia akan dapat development yang dia perlu dekat Norwich. Yeah, that's football yang kita nak tengok. Macam player muda, walaupun dia go macam loan, but then they have kita nak tengok macam mana. Dia bukan just go loan macam katakan kau ada favourite player kau in your team kan. Bukannya kita nak tahu dia macam biar dia, aku nak tahu dia balik dia ready kan. Right. But then kita nak tengok dia punya development kan. Macam dia boleh score, dia boleh do something for the team yang dia loan tu kan. That is more important for me, betul lah, for the ni youngster ni kan. So aku rasa Lish, kita pun dah boleh wrap up our second video untuk kita punya channel ni. So and aku nak cakap thank you so much for you guys yang stay on this video. Thank you so much for supporting us. Siapa yang baru je tengok video ni boleh share. Siapa yang baru je tengok video ni boleh subscribe to the channel. And siapa yang ada yang tengok video ni yang macam best lah video orang ni borak, and you guys boleh share tu kawan-kawan korang. Macam tengok, macam ajak kawan-kawan tengok sekali. And aku rasa ada apa lagi Lish nak cakap before kita habis? Share dengan kita orang juga opinion korang. Kita orang pun nak tahu apa korang semua fikir.
pasal Transfer baru ni. Transfer baru ni. Siapa yang paling menarik? Mungkin bukan Varane. Mungkin korang lebih menarik sebenarnya nak tengok Tom Heaton ke. Betul. Ada yang maybe kita orang tak nampak tapi korang rasa itu yang aku nak tengok ni next season. And korang boleh komen kat bawah. So aku rasa itu saja Lish. Kita jumpa you guys semua in the next video. Thank you so much for watching guys. Bye-bye. Bye-bye.